Dan hari ini kita ingin bercakap mengenai politik di mana sesetengah parti serpihan dijangka tidak mampu bertahan ataupun lenyap sebelum PRU ke-16. Dan ini disebabkan persaingan dalam pasaran pengundi Melayu Islam itu dilihat semakin padat. Dan itu pandangan yang dilontarkan oleh saintis politik Profesor Wong Chin Huat. Dan untuk kita memahami apakah dimasukkan, saya ingin terus saja mendapatkan Prof Wong Chin Huat ketika ini. Prof, pandangan ini dilontarkan Prof dalam laman sosial yang antara lain menyatakan bahawa parti-parti serpihan UMNO yang lahir selepas ataupun sebelum 2015 ini hanya dua saja yang mampu bertahan, iaitu PKR dan juga PAS, manakala parti-parti lain tidak mampu bertahan. Parti yang lebih kecil hanya akan lenyap mengikut masa. Apa justifikasi di sebalik pandangan ini, Prof? Mungkin Prof boleh jelaskan mengapakah parti-parti yang lahir ini, satu partisipan ini tidak mampu bertahan? Ya, ini bergantung kepada pasaran pilihan raya. Jadi bila parti-parti serpihan ini muncul, mereka mesti mendapat sokongan yang cukup, tak semestinya daripada jumlah peratusan undi seluruh negara. Tetapi yang penting adalah sokongan yang cukup tertumpu untuk mereka memenangi kerusi. Kerana sistem pilihan raya kita, first past the post, memberikan ganjaran kepada parti yang ada sokongan tertumpu. Jadi kalau kita lihat parti-parti serpihan ini, dia terbahagi kepada pelbagai aliran yang ambil pendirian Islamis ataupun nasionalis Muslim seperti PAS. Kita nampak ada satu yang berjaya. Dan kalau yang multi-etnik, pelbagai kaum, parti pertama IMP telah kalah. Ini adalah parti yang diwujudkan oleh Dato' On. Tetapi keadilan berjaya kerana berlakunya tsunami politik pada tahun 2008 yang membenarkannya menangi kuasa negeri di Selangor. Seperti juga PAS di Kelantan dan Terengganu pada awal tahun 1959. Jadi kalau kita lihat yang lain, yang paling sukar untuk bertahan adalah nasionalis Melayu, kerana dia adalah produk yang terlalu seakan-akan dengan UMNO. Jadi untuk dia berjaya, dia mesti mendapat satu kawasan yang boleh memberikan sokongannya untuk memenangi kerusi. Itu pertama. Dan kemudian kalau kita lihat aliran parti serpihan bersifat kewilayaan, yang asalnya ada dua parti di Perak itu telah gagal kerana di situ UMNO kuat dan juga pembangkang bukan Melayu kuat. Tak ada undi yang akan pergi kepada dua parti ini. Dan sekarang kita ada satu parti serpihan baru yang bersifat wilayah, iaitu Parti Warisan di Sabah. Prof, kita mendapat gambar rajah yang dipaparkan ketika ini, peta yang dipaparkan ini daripada apa yang Prof kongsikan. Ini menjelaskan apa yang Prof sebutkan seperti tadi, iaitu Parti Malay Nasionalis, UMNO mampu bertahan, yang Muslim Nasionalis, Islamis, PAS mampu bertahan. Di sebelah kanan skrin itu, kemudian pecahan yang Prof sebutkan itu daripada UMNO itu ada keadilan, amanah, warisan, bersatu, pejuang dan muda. Dan mereka ini dalam pemasaran politik ataupun dalam soal pemasaran, mereka ini merebut market ataupun niche market yang sama. Jadi apakah kunci utama survival parti-parti serpihan yang cuba menguasai majoriti pengundi terbesar Melayu Islam yang dipegang oleh UMNO ketika ini? Yang pertama, kalau mereka boleh memenangi kuasa di peringkat negeri, maka mereka boleh bertahan. Kerana apabila mereka mendapat kuasa di peringkat negeri, mereka boleh menunjukkan kebolehan mereka mentadbir dan juga mereka ada sumber-sumber untuk memberi kepada penyokong mereka. Ini memberikan flexibility parti itu untuk mengubah
polisi-polisinya. Kerana kadang-kadang pendirian ataupun perjuangan yang berkesan di peringkat negeri tidak membantu bila mereka ingin membentuk gabungan di peringkat kebangsaan. Misalnya, PAS, dia daripada dulu lagi dia memperjuangkan untuk mendalami undang-undang syariah. Tetapi bila dia bergabung dengan parti-parti yang lain, dia terpaksa mengambil pendirian yang lebih sederhana, pendekatan yang lebih berperingkat. Kalau tidak, maka dia tidak akan dapat berkekal dalam gabungan. Itu pertama. Yang kedua adalah sekalipun kalau mereka tak dapat sokongan di peringkat negeri, memerintah negeri, mereka harus mengenal pasti segmen dalam masyarakat Melayu Muslim yang boleh mereka mendapat sokongan. Sama ada kelas bawahan, orang muda, wanita dan sebagainya. Mereka mesti ada satu pendirian yang jelas daripada segi polisi. Kerana kalau tidak, kita lihat wacana politik dalam kalangan Melayu Muslim yang paling jelas ialah perpaduan Melayu. Maksudnya satu parti dah cukup. Jadi kalau anda nak sokong satu parti, anda sokong UMNO saja. Jadi untuk membezakannya, mereka tidak boleh bersaing untuk menjadi lebih nasionalis seperti UMNO, tetapi mesti menonjolkan perbezaan daripada segi dasar supaya mereka boleh menghantar satu isyarat kepada pengundi yang ingin mereka mengejar ataupun mencari sokongan, meraih undi. Ya. Prof, andai kata projection ataupun tinjauan ini benar berlaku menjelang PRU ke-16 dan hanya ada 2 atau 3 sahaja parti majoriti yang berada dalam negara, seperti yang gambar raja kita dapat saksikan, hanya parti-parti yang dengan warna kuning 2 teratas, iaitu UMNO, PAS dan gabungan pembangkang iaitu Keadilan, Amanah dan juga Warisan, ini hanya ada 3 blok ini saja. Adakah ini baik ataupun tidak sihat untuk demokrasi sesebuah negara apabila kurangnya parti-parti kecil ini? Saya rasa kita tak semestinya mempunyai banyak parti yang perlukan parti yang banyak, tetapi nyatanya kalau kita cuma ada satu parti sahaja, maka ia merugikan pengundi. Bayangkan kalau Maidin, Giant, Tesco dan Aeon bergabung menjadi satu parti, menjadi satu hypermarket di seluruh negara, maka kita tidak akan dapat sebarang persaingan dalam harga dan kualiti. Kita tak akan dapat sales dan sebagainya. Jadi kita perlu ada parti-parti yang bersaing. Tetapi apa yang kita jelas daripada sini, dia sebenarnya dalam aliran tu, dia ada setiap aliran tu dia ada pasarannya. Oleh itu saya percaya bahawa sentiasa ada satu parti yang akan mendapat sokongan dengan pendirian pelbagai kaum. Tetapi kalau nak wujud lebih daripada satu, parti-parti itu dalam aliran yang sama mesti menonjolkan perbezaannya. Dia mesti ada product differentiation. Ya, product differentiation yang sebagaimana yang dilakukan, adakah parti-parti yang ada ketika ini melakukan apa yang mereka perlu untuk terus survive ataupun terus mendapat tempat ataupun hidup? Saya rasa mereka perlu bersaing dengan menonjolkan kepentingan golongan mana yang mereka cuba memperjuangkan. Sebagai contoh, parti yang paling bahaya menghadapi bahaya yang paling besar adalah Bersatu. Kerana dia terlalu sama dengan UMNO. Maka dia perlu menonjolkan perbezaannya. Dan di Melaka kita nampak Bersatu dengan sokongan PAS, Perikatan Nasional berjaya mendapat tempat kedua di 10 kawasan DUN, mendahului Pakatan Harapan selain memenangi 2
kawasan DUN. Ya. Apa maksudnya? Kalau kita lihat bersatu menonjolkan mesej anti rasuah. Ini bermaksud mungkin ada pengundi Melayu yang berasa marah dengan golongan yang berasuah yang tetap berkuasa di negara kita. Tetapi bila sampai PRU 15, bila medan perang itu adalah seluruh negara, Perikatan Nasional tidak mungkin berjaya dengan slogan ataupun poster-poster yang menarik yang trollkan Datuk Seri Najib Razak dan sebagainya. Ya. Dia perlukan pendirian yang lebih dalam apa yang dia nak perjuangkan. Sebagai contoh, kalau bersatu ingin melawan perasuah, mungkin dia perlu menonjolkan reformasi Jabatan Peguam Negara. Kerana itu yang mewujudkan salah satu penyebab utama fenomena dua darjat, di mana orang golongan kayangan mereka lepas saja bila melanggar SOP. Tapi orang kebanyakan akan dilemparkan dengan denda mungkin RM10,000, RM50,000. Baik, ini satu pemerhatian yang sangat menarik yang perlu diberikan perhatian oleh parti-parti ataupun pemerintah pada ketika ini dan juga diambil perhatian oleh parti politik untuk terus mengekalkan survival mereka menjelang pilihan raya umum ke-16 nanti. Terima kasih atas pandangan yang diberikan Profesor Wong Chin Huat, saintis politik